Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-48 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang bermaksud, dan tiadalah kami utuskan rasul-rasul itu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pembawa amaran. Kemudian sesiapa yang beramal salih, maka tidak ada kebimbangan daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka juga tidak akan berduka cita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan kita sesuatu yang menjadi sunnatullah, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak akan berubah selama-lamanya, iaitu dalam Allah memusnahkan, mengazab golongan yang mendustakan para rasul, golongan yang berpaling daripada ajaran-ajaran rasul. Allah nyatakan kepada mereka bahawa sesungguhnya kami, yakni Allah, tidak mengutuskan para rasul tersebut kepada mereka, kepada manusia, melainkan dengan satu tugas yang tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu sebagai mubasyirin, orang yang memberi berita gembira, memberi tahu tentang janji-janji baik yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal salih. Pada masa yang sama, rasul-rasul itu juga sebagai mundhirin, sebagai orang yang memberi inzar, berupa amaran, berupa ancaman, berupa janji-janji buruk buat mereka yang mendustakan para rasul, yang akhirnya terus-menerus dalam keadaan menyekutukan dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini merupakan sambungan daripada ayat-ayat sebelum ini dalam menjelaskan tentang tugas para rasul alaihimussalatu wassalam, dan dalam menjelaskan bahawa sesungguhnya apa yang cuba dicadangkan atau dikemukakan sebagai cadangan oleh golongan musyrikin, yang merupakan cadangan yang pelik-pelik, bahkan cadangan yang berupa suatu kebatilan, seumpama meminta para rasul itu untuk mengadakan perkara-perkara yang luar biasa, mukjizat, perkara-perkara yang mereka hendak lihat berlaku di hadapan mata mereka, maka itu bukanlah tugas yang para rasul itu dihantar atau diutuskan Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula kepada kita akibat atau pengakhiran bagi orang-orang yang beriman, di mana Allah berfirman, faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bermaksud barang siapa yang beriman dengan Allah
beriman dengan para rasul, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab-kitab suci dan juga hari kiamat. Selain mereka beriman, mereka juga wa aslaha, mereka memperbaiki amalan mereka, memastikan ibadah mereka semakin hari semakin baik, semakin hari semakin meningkat mutu dan kualitinya. Maka golongan yang seumpama ini, apa yang dijanjikan Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tiadalah kebimbangan untuk mereka, tiadalah kesebaran kebimbangan bagi mereka, kebimbangan terhadap azab dunia yang telah Allah janjikan buat mereka yang ingkar, buat mereka yang menentang para rasul tersebut. Maka tidak ada sebarang kebimbangan tentang hal itu. Walahum yahzanun, dan juga tidaklah mendatangkan kesedihan dan kerisauan kepada mereka tentang azab akhirat yang bakal berlaku, yang akan ditimpakan, yang akan diberikan kepada orang-orang yang ingkar tersebut. Selain mereka juga tidak akan bersedih, tidak akan berduka cita terhadap perkara yang akan datang, iaitu tentang hari akhirat, hari mereka akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga tidak akan berduka cita tentang apa yang mereka tinggalkan, iaitu dunia yang mereka tinggalkan, kerana apa yang dijanjikan Allah di hari akhirat itu terlalu hebat, melebihi segala nikmat yang ada di dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya ayat yang ke-49 daripada surah Al-An'am, Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Yang bermaksud, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka akan dikenakan azab siksa dengan sebab mereka berlaku fasik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah menerangkan tentang lawan kepada golongan yang beriman dan beramal soleh, iaitu golongan yang ingkar, golongan yang mendustakan dalam erti kata tidak mempercayai dan menolak bulat-bulat apa yang disampaikan oleh para rasul tersebut. Mereka dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yamassuhumul adabu bima kanu yafsukun. Pada kalimah yamassuhum itu asal dari perkataan al-mas, seperti juga al-lams, suatu perbuatan yang menggunakan tangan. Dan yamassuhumul adab pula, atau al-mas ini juga disebut bagi menunjukkan sesuatu yang menimpa seseorang, iaitu perkara-perkara yang tidak baik, perkara yang membawa kepada kemudaratan selalunya. Dan apabila azab itu dinyatakan bahawa Allah mengazab mereka, yamassuhumul adab, maka ia membawa maksud dan menunjukkan bahawa azab yang dikatakan itu suatu yang akan dirasai, sesuatu yang pasti akan dialami oleh mereka, yang mengandungi sudah pasti kesakitan, mengandungi penyiksaan dan azab yang tidak terperi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah faktornya? Faktornya ialah kerana bima kanu yafsukun, disebabkan mereka berlaku fasik. Fasik di sini bukanlah bermaksud fasik yang tidak terjerumus ke dalam kekufuran. Yafsukun di sini juga bermaksud bima kanu yakfurun, disebabkan apa yang mereka lakukan berupa perkara-perkara yang membawa kepada kekufuran. Namun dinyatakan di sini dalam ataupun dengan kalimah yafsukun. Dalilnya atau buktinya ialah ayat-ayat yang seumpama dengan ayat ini yang menyatakan atau membuktikan bahawa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nyatakan di awal ayat, iaitu walladzina kadzabu biayatina. Maka perbuatan mendustakan ayat-ayat Allah itu bukanlah suatu kefasikan yang statusnya atau darjat kedudukannya tidak sampai kekufuran, namun ia adalah tetap
termasuk di dalam kekufuran itu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat seterusnya, itu ayat yang ke-50 daripada surah Al-An'am ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkarun. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak menyatakan kepada kamu bahawa perbendaharaan Allah ada di sisiku, dan aku pula tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Aku juga tidak menyatakan kepada kamu bahawasanya aku ini malaikat. Aku tidak menurut melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Bertanyalah kepada mereka, adakah sama orang yang buta dengan orang yang celik? Tidakkah kamu mahu berfikir? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, bahkan menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar baginda tentang beberapa jawapan yang merupa hakikat yang akan menolak sama sekali apa yang pernah ditimbulkan oleh golongan musyrikin itu sendiri, dan pada masa yang sama menjelaskan betapa cadangan-cadangan mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara-perkara yang tidak masuk akal dan perkara-perkara yang sesat. Lalu ia bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada golongan musyrikin tersebut yang mencadangkan kepadamu dengan cadangan-cadangan yang batil, katakan pada mereka, aku tidak ada padaku perbendaharaan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbendaharaan Allah itu bukan aku miliki, yang membolehkan aku memberikan, mengurniakan apa sahaja yang kamu minta kepadaku. Akan tetapi perbendaharaan, iaitu khazainullah itu adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memiliki, dialah yang bertindak, dialah yang melakukan apa jua, kerana miliknya jualah perbendaharaan langit dan bumi. Kerana golongan musyrikin itu berkata kepada Nabi SAW, sekiranya engkau ya Muhammad benar-benar seorang Rasul utusan Allah, maka mintalah daripada Allah agar Allah memberikan kemewahan dan kekayaan kepada kami, dan memberi kekayaan juga kepada orang-orang yang miskin dalam kalangan kami. Maka katakan jua kepada mereka ya Muhammad bahawa sesungguhnya aku tidak mengetahui. Katakan kepada mereka ya Muhammad dengan kata-kata ini, sungguhnya aku tidak mengetahui perkara gaib untuk aku beritahu kepadamu apa yang telah berlaku dan apa yang bakal berlaku pada masa akan datang. Kerana yang mengetahui perkara gaib itu bukan aku, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, beritahu kepada kami apa yang akan memberi manfaat dan akan memberi mudarat kepada kami pada masa akan datang, supaya kami akan lebih bersedia untuk memperolehi kebaikan dan bersedia untuk mengelakkan sebarang kemudaratan. Maka apakah lagi perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk dikatakan kepada golongan musyrikin itu? InsyaAllah akan kita sambung dalam pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.